Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Dan hari ini adalah cerita tentang Mak Andam. Abang rasa Abang belum pernah lagi ceritakan tentang Mak Andam. Cerita yang disampaikan oleh seorang kakak, berpangkat kakak kalau dengan Abang. Dan pengalamannya sangat-sangat, wow, Abang suka pengalamannya sebab cerita Mak Andam ni sebenarnya banyak tahu cerita. Dan hari ni yang Abang nak sampaikan, kakak ni bagi abang 4 cerita tentang pengalaman dia jadi mak andam. Dan daripada 4 cerita, hari ni abang diceritakan 2 cerita. Sebab cerita ni cukup panjang dan cukup berbelit-belit. Abang kalau cerita yang panjang dan berbelit-belit, mulalah ada bahagian-bahagian yang abang terlupa. Lepas tu abang akan tersasul-sasul. Jadi untuk mengelakkan daripada benda-benda yang pelik berlaku, abang ceritakan hari ni 2 cerita dulu. Tapi cukup panjang, cukup menarik. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik kepada kita, permudahkan segala urusan kita. Dan kita berdoa kepada Allah juga, moga-moga Allah berikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka yang telah mendidik dan membesarkan kita. Jadi tanpa membuang masa, abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita kali ini disampaikan oleh seorang kakak, tapi akak tu minta abang gunakan nama orang lain, jangan gunakan nama dia, sebabnya dia kata ada benda-benda yang perlu dia jaga. Kisah kali ini disampaikan oleh Sidah, berlaku pada tahun 1997. Dekat mana abang terlupa nak catat, sebab abang akan dapatkan cerita ni melalui panggilan telefon. Selalunya abang catat, tak macam mana abang lupa. Kalang kabut lupa nak tanya ceritanya berlaku kat mana. Tapi memang cukup menarik. Kisah ni tahun 1997. Waktu tu Sidah baru lepas SPM katanya. Dia ikut kawan-kawan dia pergi cari kerja. Lepas-lepas SPM tak naklah duduk menangguh-nangguh macam tu. Cari kerja. Cari kerja dekat restoran fast food tak dapat. Cari kerja dekat kilang tak dapat. Tapi kawan-kawan dia banyak yang kerja dekat kilang. Dia cari kerja dekat kedai makan tak dapat. Mana-mana kerja lah tak dapat dengan alasan badan dia kecil sangat. Nampak macam budak sekolah. Sebabnya kalau kedai-kedai yang ambil budak sekolah sebagai pekerja, mereka akan diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Tak boleh ambil budak sekolah bekerja kan. Jadi dengan kata lain, kebanyakan kedai tak nak ambil dia sebagai pekerja. Walaupun dia waktu tu dah melepasi umur 17 tahun. Tapi bila dia cakap dengan mak dia bagi cadangan yang dia rasa pada waktu tu macam malas sangat, iaitu apa susah-susah kau Sidah, kat sebelah tu, Kak Melah tu kan mak andam, kau pergi tolong dia. Dia merungut kat mak, dia kata banyak benda, banyak kerja, dia tak ada pembantu. Dia puas cari pembantu tapi ramai yang tak lekat. Bila dah kerja sama 2-3 minggu, berhenti. Dia kata nak sekarang ni waktu tu hujung tahun banyak betul orang tempah dia untuk jadi mak andam dekat kawasan tu. Dan Kak Melah ni boleh dikatakan mak andam yang paling famous lah dekat kawasan kampung tu dan kampung-kampung sekitarnya. Sebabnya cara dia make up pada waktu tu mengikut Sidah melampaui zaman. Dia tak ada letak eyeshadow biru, hijau, biru balik macam traffic light kan. Light pula. Macam tu lah kan. Abang pun tak faham sangat tentang makeup. Jadi dia kata Kak Melah ni memang famous. Ceritanya sebelum masuk cerita. Jadi Sidah ni pun jumpalah Kak Melah. Kak Melah seronok lah Sidah nak tolong dia. Sebab memang Kak Melah dah kenal Sidah daripada kecil. Dia tahu Sidah ni macam mana, rajin tolong mak ayah. Jadi boleh diharapkan lah. Jadi bila dengar macam tu, Sidah pun rasa nak tanya juga berapa gaji dia yang diberikan. Kak Melah beritahu mengikut kepada berapa banyak tempahan yang dia dapat. Kalau ramai yang orang make up dia, ramailah yang Sidah dapat. Banyaklah yang Sidah dapat imbuhannya. Jadi bila dengar macam tu, okeylah, kerjanya tak berat sangat. Cuma angkat-angkat barang untuk make up aja. Kak Melah ni dia tak buat pelamin orang lain buat. Dia hanya buat make up je pada waktu tu. Pada tahun 1997, mengikut kata Sidah, kebanyakan mak andam memang buat pelamin sekali. Tapi tak pada Kak Melah. Kak Melah make up je. Dia fokus kat make up dia. Baru masuk cerita. Pada satu hari, Sidah cakap Kak Melah dapat tempahan. Orang tu dah tempah lama dengan dia. Seorang kakak daripada kampung sebelah. Tak jauh pun. Kampung sebelah aja. Cumanya, waktu Sidah diberitahu siapakah orang yang tempah Kak Melah pada waktu tu,
Sidah rasa pelik sebabnya dia memang kenal seluruh orang kampung dia. Dan dia kenal orang-orang kampung sekitar-sekitar dia. Sebab kebanyakan tu adalah kawan-kawan sekolah dia juga. Kakak kepada kawan dia, sepupu kepada kawan dia. Jadi memang boleh dikatakan 2-3 kampung sebelah menyebelah tu memang Sidah kenal. Tapi bila Kak Melah beritahu yang tempah dia adalah orang sekian, dia langsung tak pernah dengar. Macam tak ada je dekat kampung sebelah ni, Kak. Jadi akak tu pun cakap lah, akak pun tak kenal sangat. Ini pun akak dapat tempahan ni, dia datang rumah akak, dia beritahu dia nak tempah akak untuk jadi juru makeup dia, mak andam dia. Okey. Jadi seperti hari yang ditetapkan, Sidah ni pun ikutlah Kak Melah pergi rumah pengantin. Waktu tu dia kata hari Sabtu. Bila sampai pagi, lebih kurang pukul 9 pagi, memang kena datang makeup waktu awal pagi supaya senang. Tak adalah tergopoh-gopoh nanti. Sebab majlis persandingan dia pada waktu tu dia kata pukul 2 petang selepas Zuhur. Lewat jugalah. Jadi tetap juga kena awal pagi, pengantin kena bersediakan untuk makeup cantik-cantik. Jadi pada waktu tu, lupa abang nak beritahu, pada waktu tu yang sampai di rumah pengantin adalah Sidah. Pada masa yang sama, mak andam sebenar iaitu Kak Melah belum sampai lagi. Kak Melah ada urusan kalau tak silap abang pada waktu tu, jadi dia sampai agak lambat sikit. Bila Sidah sampai dekat rumah pengantin, dia pun berkenalan dengan ahli keluarga pengantin termasuk dengan pengantin sekali. Jadi memang menjadi kebiasaan Sidah dah dilatih oleh Kak Melah untuk bagi tahu pengantin mandi dulu, lepas tu bersihkan muka dulu supaya senang makeup. Jadi waktu tu Sidah pun bagi tahulah pada pengantin tu. Cuma dia tengok ni kakak yang kahwin ni, dia kata dia tak pernah pergi rumah tu. Melintas pun dia tak perasan. Dia rasa macam tak pernah melintas rumah ni. Padahal kampung sebelah je dia kata. Rumah dia tak pernah melintas. Kakak yang kahwin tu tak pernah dia kenal. Jadi bila dah kakak tu siap-siap mandi, persiapkan diri untuk di make up, sementara tunggu Kak Melah datang, borak-boraklah dia orang, kata Sidah. Dia berborak dengan kakak pengantin tu. Jadi benda pertama yang ditanya, Sidah tanya adalah, akak ni kerja mana? Tu dia beritahulah, akak ni kerja kilang, sekian-sekian. Lepas tu, macam mana Sidah kata, perbualan tu termasuklah ke topik umur. Entahlah dia kata, tak tahulah kenapa mulut dia ringan sangat nak tanya, Kak, akak ni umur berapa? Nampak macam tua je dah kahwin. Macam tu lah ayatnya. Lepas tu akak tu gelak-gelak. Akak cakap, akak ni sebenarnya dah berumur. Jadi baru berumur ni lah, baru sampai jodoh. Umur akak 36 tahun. Jadi inilah baru merasa nak kahwin kali pertama, dia kata. Dalam hati Sidah patutlah dah nampak macam berusia. Rupa akak tu rupanya dah umur 36 tahun, dia kata. Dengan kerja kilang kan berat kan. Jadi nampaklah muka tu agak ketuaan, macam kecam ni lagi. Bukan ketuaan, macam nampaklah seumurnya lah. Nampak seumurnya yang 36 tahun tu. Jadi borak punya borak, sampailah topik yang kedua, kenapa akak ni tak kahwin. Mula-mula akak ni macam malas nak beritahu sebab ialah umur 36 belum kahwin, rasanya macam boleh jadikan satu isu yang menyentuh jugalah perasaan. Tapi lepas Sidah pun pandailah Sidah pujuk-pujuk, akhirnya akak ni dengan bangganya dia beritahu. Kau nak tahu, dia kata, akak ni sebenarnya belum kahwin sebab akak ni ada kembar. Lepas tu bila dengar macam tu, mana kembar akak, kata Sidah. Kembar akak ni dekat alam sebelah. Akak ni sebenarnya lahir sama kembar dengan Puteri Bunian. Waktu tu Sidah dah kata, ini betul ke tidak makcik kakak ni? Ya ni ada kembar. Jadi bila kakak tu dah cakap macam tu, melayanlah Sidah. Oh ya ke kak, macam mana gayanya kalau kembar dengan Bunian? Akak tu berceritalah. Dia kata kembar dia akan datang dalam mimpi. Kalau dia dalam keadaan susah, kembar dia akan datang tolong-tolong ginilah. Macam-macam dia cerita, seolah-olah kata Sidah, dia bangga ada kembar daripada alam sebelah yang berpangkat puteri. Kalau kembar dia waktu tu bukan berpangkat puteri, dia tak cakap lah. Kalau setakat dayang-dayang Istana Bunian, tak adalah dia cakap. Kembar kak dayang Istana Bunian, tak bangga dia. Apa pula? Sorry kak. Boleh buat lawak pula. Kalau lawak. Okey, jadi dia kata dia ada kembar Bunian. Okeylah. Jadi borak-borak, dia banggalah, dia cerita dia kembar Bunian. Sampai topik yang ketiga, iaitu macam ni. Akak ni dia kata banyak dapat ilmu daripada kembar akak. Ilmu penunduk, ilmu gitu, ilmu gini, dia kata. Engkau ni kan mak andam,
Jadi akak nak ajar kau. Bila dah dengar macam tu, Sidah ni dia kata walaupun dia ni kurang ilmu agama, tak adalah pandai sangat, tapi dia tahu juga yang nak membezakan. Ilmu-ilmu macam ni kadang-kadang ilmunya baik, kadang-kadang ilmunya tak baik. Tapi Sidah tak tahu ilmu yang ada pada kakak ni adalah ilmu baik atau tak. Jadi dia sempat tolak dengan alasan yang dia ni setakat seorang pembantu Mak Andam. Dia bukan Mak Andam kak, saya bukan Mak Andam, saya pembantu je. Atau akak ni bergigih lah, minta ni akak ajar, dia kata. Ini supaya pendinding, dia kata. Bukan semua orang pengantin tu memang dalamannya kosong. Kadang-kadang pengantin tu dalamannya ada isi. Macam akak ni ada isi. Kalau orang sebarang make up akak, boleh pengsan, dia kata. Sebab berlawan, dia punya kuasa dalaman puteri tu dengan Mak Andam tu. Lagi-lagi kalau Mak Andam tu ada yang membeli. Jadi bila dengar macam tu, Sidah pun kata tak apalah kak, saya ni setakat pembantu, tak payahlah kak ajar-ajar saya. Bila sampai ke topik ketiga ni, Sidah kata keadaan dah jadi canggung. Dah nak borak kepada topik yang lain tu dah macam tak sedap. Sebab akak tu seolah-olah bila dia diberitahu yang dia ada kembar daripada alam sebelah, dia punya bangga dia ni, dia punya bongkak diri lain macam, dia kata. Jadi tak apalah, dia pun mulalah buat kerja lain, kemas-kemaskan barang. Adalah barang-barang yang dia bawa, kemas-kemaskan. Mujurlah selang beberapa minit, Mak Andam sebenar datang, Kak Melah datang. Jadi Kak Melah pun naik, waktu tu dah pukul 9.30, dah pukul 10. Jadi Kak Melah pun tengok pengantin pun dah sedia. Kak Melah pun make up lah, letaklah apa-apa dekat muka pengantin tu, make up. Proses nak make up tu kata Sidah memang mengambil masa yang agak lama. Make up, selepas make up, pakai cucuk sanggul, pakai selendang, apa benda-benda tu semualah kan. Jadi agak lamalah prosesnya. Dan disebabkan lama sangat proses, selalunya kebanyakan pengantin akan minta, kak stop kejap, dia kepenatan sebab kena tegangkan muka pada masa yang sama, tak boleh bergerak kan. Jadi nak bagi relax sikit. Jadi kadang-kadang pengantin dibenarkan untuk berehat sekejap. Tapi tengah-tengah Kak Melah make up dekat atas muka pengantin tu, tiba-tiba pengantin tu tertidur. Mula-mula yang Kak Melah ingat, mula-mula Sidah ingat, benda ni macam pengantin ni penat sangat agaknya. Jadi dia kejutlah pengantin tu sedar balik. Jadi sambung make up balik. Tengah-tengah make up kali kedua, pengantin tu tertidur. Dia kata, abang buat gaya sebab abang berdasarkan panggilan telefon kan, jadi abang boleh diberitahu macam mana keadaan dia. Keadaan ni dia macam kepalanya terkebelakang. Agaknya macam ni lah. Agak macam tu lah kan. Jadi bila dah macam tu, Kak Melah marah lah. Nak make up ni kan terconteng kan, baik-baik jadi bulu mata dekat atas mata, bulu mata dekat hidung pula kan, bahaya kata. Jadi diam-diam lah. Waktu tu pengantin tu dah lain tau. Pengantin tu dah mula, bila dah kali kedua tu dia dah mula tunduk. Lepas tu dia macam dia macam marah. Dia macam marah sebab Kak Melah marah. Mula-mula Sidah ingatkan benda ni macam dia main-main je tau. Dia macam mungkin kepenatan ke apalah, dia hentak-hentak baju dia. Macam tu. Jadi bila dah marah macam tu, Kak Melah lagi lah marah. Jadi Kak Melah terus sound tau, terus marah pengantin tu. Akak ni nak make up kau ni, kau duduk diam-diam, jangan nak berengos-rengos, dia kata. Biar akak make up sampai habis. Waktu tu terus pengantin angkat muka. Sidah kata mata pengantin tu merah menyala. Dengan mata hitam dia yang besar, dengan matanya merah, macam rasa macam nak terjojol di mata dia keluar. Waktu tu Kak Melah tengondoh 2-3 ke belakang. 2-3 langkah ke belakang Kak Melah tengondoh. Dah tersenyap. Sidah tersenyap, Kak Melah pun tersenyap. Dia kata dia tak pernah tengok pengalaman ni dan dia tak tahu nak buat apa. Pengantin tu besarkan mata dia warna merah dan mengus-rungus. Macam tu. Tiba-tiba tak tahu ujung pangkal, pengantin tu tiba-tiba menjerit. Waktu tu Sidah kata dia memang dah tergamam habis. Dia tengok je pengantin tu buat apa. Pengantin tu bangun daripada tempat duduk, dia menjerit-jerit. Dia jerit-jerit sampai dia rentak-rentak baju. Last pengantin tu jatuh ke lantai. Dah waktu tu Kak Melah pula dah cuak. Kak Melah cakap, kau pergi panggil bapak mak pengantin. Panggil bapak mak pengantin. Aku dah tak tahu buat apa ni. Jadi Sidah ni budak muda kan. Waktu tu umur dia 17 tahun. Dia pun berlarilah keluar cari mak pengantin. Orang dah ramai sebenarnya. Saudara mara dekat luar bilik tu dah berderet-deret dah.
dekat luar jangan cakap lah, orang dah mula datang, saudara mara, jauh dekat datang. Jadi bila Sidah keluar daripada bilik, merempuh beberapa orang, keadaan jadi kalang kabut. Akhirnya dapatlah jumpa dengan mak pengantin dekat bahagian dapur. Bila sampai jumpa mak pengantin, Sidah perlu cakap, makcik, anak makcik kena rasuk dengan hantu. Dia dah tak tahu nak cakap ayat lain, dia terus je belasah ayat tu, kena rasuk dengan hantu. Jadi mak pengantin ni pun berlarilah ikut Sidah. Bila berlari ikut Sidah sampai dekat bilik tu, memang mak dia terus menjerit lah. Sebagai seorang mak kan, tengok anak perempuan dia tiba-tiba yang elok-elok je tadi nak jadi pengantin, dengan mata terbeliak, mulut tenganga, nafas dia laju, macam tu. Jadi bila mak dia tengok mak dia jerit, bila mak dia jerit nama ayah dia. Contohnya lah, Pak Rahim, bang tolong bang anak kita, macam tu lah. Tapi bila jeritan mak dia tu boleh buatkan keadaan jadi huru-hara tau. Waktu tu Sidah tak berani nak masuk dalam bilik, sebab dia rasa, dia takut. Dia kata tengok keadaan muka akak tu yang merah padam, muka dia dah macam pucat-pucat hitam je tu. Lepas tu dengan mata dia merah, mulut dia tenganga, dengan bunyi berdengos-dengosnya. Mak dia pula dah menangis-nangis. Mak pengantin yang dekat sudut dinding tu adalah Kak Melah. Dia kata Kak Melah dah tak tahu nak buat apa, dah senyap je Kak Melah. Jadi bila mak dia menjerit-jerit sambil menangis, orang dah menderu dekat bilik tu. Dia kata sampaikan Sidah dah tertolak ke tepi. Dia pun dah tertolak ke tepi, dan dia pun rela untuk tertolak ke tepi, terjauh sikit lah daripada bilik tu. Orang ramai, baik lelaki, pakcik, makcik, pengantin tu dah menderu masuk bilik. Tiba-tiba bapak dia datang. Tepi. Jadi nampak bapak dia datang tu, orang pun ke tepi lah masuk dalam bilik. Bila dalam bilik tu Sidah tak tahu apa yang berlaku. Cumanya selepas tu baru dia tahu, sebab Kak Melah cerita. Nanti abang ceritakan. Jadi bila masuk dekat dalam bilik tu, keadaan jadi kalang kabut. Anak dia menjerit-jerit. Orang berderu-deru lah nak cuba nak tengok apa yang berlaku. Selang lebih kurang 10 minit, akhirnya yang Sidah nampak pengantin tu dibawa keluar, kakak pengantin tu dibawa keluar daripada bilik dan pergi ke bilik lain, bilik rumah kampung. Jadi dia pergi ke bilik lain, bilik yang kawasan bawah, bukan bilik rumah atas. Jadi bila dah pengantin tu dah dibawa pergi, orang ramai dah tak berpusu dekat bilik tu. Orang ramai terus pergi mengikut ke pengantin tu, sebab nak tahu apa kisah lanjut yang terjadi kat pengantin. Kita kalau orang kita kan memang, abang pun sama kan, kepo-kepo dah apa jadi. Macam tu lah kan, sebab jarang-jarang jadi. Jadi lepas orang semua dah beredar daripada bilik, Sidah pun masuklah dalam bilik pengantin. Dia tengok muka Kak Melah dah pucat, dia dah tersandar dekat tepi dinding dah, tak tahu nak buat apa. Lepas tu dia tanya, Kak, kenapa Kak, apa yang berlaku Kak? Lepas tu akak tu cakap, bila bapak dia datang, bapak dia macam baca-baca mentera tau. Kak Melah kata bapak dia macam baca-baca mentera. Lepas tu pengantin tu dia ludah kat bapak dia, ludah, pergi kau. Lepas tu Kak Melah cakap, ini mungkinlah ada orang dengki dengan pengantin ni, ataupun ada benda-benda lain, tapi lebih kepada orang dengki lah, mungkin ada orang dengki. Jadi bila dengar macam tu, meremang bulu roma lah. Jadi Sidah dengan Kak Melah tunggu dekat dalam bilik tu, tak tahu apa nak buat, sebab takkan nak balik, sebab majlis belum selesai lagi. Selang lebih kurang setengah jam, tiba-tiba bapak pengantin datang dalam bilik pengantin. Lepas tu, waktu tu ya Sidah dengar apa yang dibicarakan di antara mak ayah pengantin dengan Kak Melah. Rupanya mak ayah pengantin syak bekas power kepada anak dia lah, yang hantar benda yang tak baik, menyebabkan majlis tu jadi huru-hara. Lepas tu bapak pengantin tu juga bagi air penawar kepada Sidah dan juga Kak Melah. Rupanya bapak pengantin tu memang orang perubatan juga. Tak tahulah perubatan Islam ke ataupun perubatan apa ke kan. Jadi dengan kata lain, bomoh lah. Bapak dia ni memang bomoh juga. Jadi bila dia bagi air jampi, katanya air bacaan ayat Quran untuk tenangkan hati. Bila minum tu tenang sikit hati. Jadi diorang pun tak tahu nak buat apa, dan diorang ingatkan nak minta diri lah, nak balik. Tapi mak bapak pengantin cakap majlis akan diteruskan, kejap lagi pengantin akan sampai, naik semula dekat atas rumah. Memang betul, tak lama lagi tu pengantin lepas dah disembuh-sembuh lah, dia buat apa-apa, pengantin pun masuk dalam bilik pengantin. Lepas tu dia minta maaf pada Kak Melah. Dia kata waktu tu dia tak sedar, dia rasa macam dia ngantuk sangat. Dia lepas tu ngantuk, lepas tu dia tertidur. Sedar-sedar orang dah ramai, dia pun tak tahu apa yang terjadi. Lepas tu Kak Melah cakap, tak apalah, ini semua ujian Allah Ta'ala. Dan dia pun langsung terus sambung make up. Bila sambung make up, pengantin, majlis jalan seperti biasa. Habis tu Kak Melah dengan Sidah pun balik rumah. Tapi benda ni jadi berbekas dekat hati Sidah. Sidah kata dia tak boleh nak lupakan muka akak tu. Muka akak tu memang
Waktu akak tu kena rasuk, dia kata muka akak tu berkorut-korut macam orang tua. Orang tua yang sesak nafas. Macam orang tua yang hidungnya ditutup dan dia cuba bernafas. Macam tu dia terkapai-kapainya. Jadi itu adalah tamat untuk bahagian yang pertama. Kita sambung seterusnya kisah Sidah. Kak Sidah yang bagi kepada abang ceritanya. Bila dah peristiwa siang tadi berlaku tu, dia dah mula teringat-ingat tau. Sidah kata dah balik tu dah mula teringat-ingat. Petang tu mandi je dah teringat muka akak tu. Muka akak tu memang menakutkan. Dia dah teringat-ingat, dah macam takut tau. Takut dengan muka akak tu. Dia kata kalau macam mana nak tidur malam ni. Dia kata dah lah tidur dengan adik dia. Ayah dia dah meninggal, dia kata. Mak dia kat rumah tu ada mak, ada dia, ada adik dia. Bertiga je, yang lain-lain semua dah kahwin, dia kata. Jadi dia kata malam ni tidur dengan adik. Alamak, dia kata dengan keadaan nampak muka orang kena rasuk. Kalau mana-mana yang tak pernah nampak mungkin okey kot. Tapi yang mana-mana pernah nampak, kebanyakan yang abang tanya, diorang akan mudah teringat muka orang kena rasuk tu. Dengan jeritan yang kuat gila, mata merah terjojol, nak terkeluar dia kata mata dia. Lepas tu dengan mulut dia tengah luas, memang takut lah dia kata. Jadi sepanjang malam tu balik tu, dia dah mula risau. Dia rasa waktu makan dia risau, waktu solat dia risau, waktu mandi dia rasa teringat-ingat je muka akak tu. Disebabkan dia punya teringat tu, dia punya tindakan dia tu macam pelik-pelik. Jadi mak dia pun tanyalah apa yang terjadi pada Sidah. Sidah ceritalah daripada mula sampai habis. Rupanya mak dia cakap, mungkinlah orang tu ada orang dengki dengan pengantin dan hantarkan sesuatu yang kurang baik. Sebenarnya mak dia kata mak dia pun ada juga pengalaman kawan-kawan mak dia pada waktu mak dia muda. Waktu kahwin, time tu lah orang hantar macam-macam jenis santau untuk menggagalkan majlis perkahwinan atau mengucap-ngacirkan majlis perkahwinan. Walaupun mak dia cuba pujuk, Sidah kata waktu tu dia tetap rasa macam tak senang. Dia rasa macam tak selesa. Tak tahulah kenapa. Jadi malam tu macam biasa. Mak dia tidur bilik mak dia, rumah kampung. Mak dia tidur bilik mak dia, Sidah tidur dengan adik dia dekat bilik rumah atas. Terkebil-kebil dia tak boleh tidur. Dia rasa waktu tu tak macam mana, walaupun rumah kampung sepatutnya sejuk, tapi malam tu dia dah berpeluh-peluh. Dia dah ketakutan. Tapi lepas beberapa ketika, dia pun tertidur. Tiba-tiba dia tersedar daripada tidur. Dia ada dekat dalam rumah pengantin siang tadi. Dan dia berada dekat dalam bilik pengantin. Dan dekat depan dia ada kakak tu matanya merah. Abang pula yang seram. Dia nampak kakak tu matanya merah tengah duduk dekat atas kerusi. Sama keadaannya pada waktu siang tadi. Waktu tu dia kata nak terkencing dekat situ. Ini betul-betul ke mimpi? Dia dah ketakutan sangat-sangat. Dia cuba nak jerit tapi tak boleh. Nak cuba bergerak pun tak boleh. Dia yakin yang dia alami sekarang sebenarnya mimpi, tapi dia tak tahu macam mana dia nak sedarkan diri. Tiba-tiba akak tu bangun. Akak tu pergi dekat dia. Akak tu cekik dia. Waktu akak tu cekik dia meronta. Bila dia meronta, tak macam mana dia tersedar daripada tidur. Rupanya dia memimpi. Tapi dia kata dia tak rasa langsung macam mimpi. Mimpi tu macam betul-betul datang dekat dia. Lepas tu waktu tu dia terfikir, ini betul-betul ke ada orang dengki? Ataupun akak tu sendiri punya ilmu yang mengaruk. Dia tergerak macam tu tau. Sebab kalau orang dengki, bila dah ditawar-kawarkan, tak adalah Sidah akan mimpi kan. Tapi dia kata kenapa malam tu dia mimpi kakak tu. Jadi mungkin itu bukanlah orang yang dengki hantar sesuatu dekat akak tu waktu akak tu di make up. Tapi benda yang ada dekat dalam badan akak tu yang mengganggu. Itu yang perasaan Sidah yakin. Jadi lepas dah terjaga tu, dia cuba lelap mata. Tak boleh. Memang satu badan dia berpeluh-peluh basah. Dia ketakutan. Cuba-cuba tidur, tak boleh. Entah macam mana dia kata, dekat luar tingkap, dia dengar bunyi yang sama waktu akak tu berdengus. Macam tu. Dia dengar kat luar tingkap 2 kali bunyi yang sama. Waktu tu dia kata dia dah ketakutan. Dia cuba kejut adik dia. Budak kan dia kata kejut-kejut macam mana pun, bom meletup kat sebelah telinga pun dia takkan bangun. Dia takkan sedar. Jadi dia kejut-kejut adik dia tak bangun. Dah takut ni. Dia pun keluar daripada bilik. Niat dia adalah dia nak lari dekat bilik mak dia. Nak minta tolong mak dia. Nak tidur sebelah mak dia. Waktu dia buka pintu tu, dia ingatkan dia nak jalan slow-slow. Rumah papan kalau berlari, berdentung-dentung tengah malam dengar memang tak sedap lah kan. Dia pun buka lah pintu slow-slow, dia nak jalan slow-slow keluar. Waktu dia berjalan kat slow-slow keluar tu, dia akan melintasi ruang tengah.
sebelum sampai ke ruang dapur. Dia kata, waktu dia melintasi ruang tengah tu, tiba-tiba entah macam mana, entah dia punya mata silap ke ataupun memang betul, dia nampak dekat sebalik langsir dekat ruang tengah rumah dia tu, kakak tu tengah berdiri dengan mata merah. Nampak je celah-celah langsir. Dia kata langsir, dia bukanlah langsir kain, dia langsir jarang-jarang, dia kata memang boleh nampak. Nampak akak tu dalam keadaan yang kusut masai, pakai baju pengantin, makeup tak habis, matanya terbelalak warna merah, mulutnya tengangang, bunyi macam tu. Dia kata memang nampak waktu tu, dia kata kaki dia dah tak boleh gerak dah. Dia kata dah macam kena simen dah dekat lantai. Dia cuba gerak, dia pegang dekat tepi, dinding tepi. Dia cuba pegang dinding tepi, dia cuba gunakan tangan dia untuk tolak badan dia supaya dia bergerak. Tapi kaki dia betul-betul keras dekat situ, macam kena simen. Benda tu memang betul-betul ada dekat tepi langsir. Mula-mula dia ingat pandangan-pandangan aja, bayangan-bayangan. Tak, benda tu betul-betul ada kat tepi langsir. Nampak akak tu berdiri. Ya Allah, dia kata dia tak tahu nak buat macam mana. Dia dah terlalu ketakutan. Entahlah, berkat Allah nak tolongkan, waktu tu dia ingat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia cuba tolak badan dia dengan menarik pemegang dekat dinding lah. Dia kata, abang nak cakap apa? Belati ya. Belati, dia cuba pegang, dia tarik, dia cakap kuat-kuat, dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Dia terus, waktu dia cakap Bismillah tu habis, kaki dia tu terus rasa ringan. Dia lari dekat bilik mak dia. Sampai dekat bilik mak dia, dia rompoh, dia loncat atas katil, terus peluk mak dia. Dengan mak dia pun terkejut. Jadi mak dia tanyalah, kenapa pula tu? Jadi Sidah tak tangguh-tangguh, dia cerita dengan mak dia yang dia nampak pengantin dekat ruang tengah. Mak dia ni sebagai mak-maknya, mak-mak kan memang ada kuasa luar biasa lah, selalunya keberaniannya luar biasa. Jadi mak dia cakap, sini tunjuk kat mak, kat mana hantu tu? Kat mana? Tunjuk kat mak. Jadi Sidah pun cakaplah, kat ruang tengah dia takut. Jangan takut, kata ke mak dia. Mak akan tolong. Mak akan cari. Jangan takut, dia kata. Jadi dia pun, Sidah dengan mak dia pun pergi kat ruang tengah. Pergi ruang tengah dekat kawasan langsir. Itu mak dia tunjuk, ni kan tingkap ni tertutup. Dia kata, langsir ni kan memang, tadi Sidah kata langsirnya terselak. Ni langsir tak terselak. Ni mungkin Allah, benda lain saja nak dengki. Sebab malam-malam terbangun kan. Sebab kan tadi teringat-ingat, mak dia kata mungkin bayangan tu terlalu sangat dah diingatkan kat kepala sampai dia muncul. Sidah kata, tak mak, memang benda tu betul-betul muncul. Sidah dah nangis waktu tu. Tapi mak dia kata, sabar-sabarlah, jom dia sambung tidur. Jom ikut tidur dengan mak. Jadi mak dia pun pergilah ambil adik dia. Adik dia kejut adik dia. Jadi malam tu dia orang tidur bertiga dekat bilik mak dia. Jadi bila tidur sebelah mak, Sidah kata, ya Allah, lega sangat. Hilang perasaan takut dia. Jadi dia pun tidur malam tu aman. Dah tak ada mimpi. Mak dia ajar baca ayat kursi. Dan besok pagi dia jumpa dengan Kak Melah. Dia cerita dengan Kak Melah. Rupanya Kak Melah kena lagi teruk daripada tu. Kak Melah cakap, sepanjang malam dia dengar suara akak tu berdengus dekat dalam rumah dia. Sampaikan suami dia pun dengar, anak dia pun dengar. Mujurlah suami dia jenis orang berani, azankan satu rumah. Dia kata, Alhamdulillah tak ada apa-apa. Tapi dia kata, Kak Melah yakin benda tu memang ada kaitan dengan ilmu yang dipunyai oleh pengantin. Sebab Sidah sempat cerita apa yang perbualan di antara dia dengan kakak pengantin tu, yang mengatakan kakak pengantin tu memang ada sesuatu, dan diorang rasa macam ini memang ada sesuatu yang tak kena dengan pengantin tu. Tapi nak buat macam mana, kerja perlu diselesaikan, dan Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan selepas malam tu, esok-esoknya dah tak ada lagi lah gangguan-gangguan. Tapi Sidah kata itulah gangguan pertama dia kena sebagai pembantu Mak Andam. Cerita selepas ni abang akan sambungkan pengalaman Sidah akhirnya jadi Mak Andam. Macam mana pengalaman dia pula? Pengalaman kedua pun seram juga. Cumanya abang tak nak ceritakan hari ni, abang nak ceritakan pada masa akan datang. Kita bagi laluan pada cerita-cerita yang lain dulu. Sebab abang pun telefon Kak Sidah ni bukan sekali harung. Maksudnya hari ni abang telefon, lepas tu dia pun ada urusan, lepas tu selang seminggu sambung telefon balik. Jadi ada dua cerita yang berbeza. Jadi hari ni adalah cerita pengalaman dia macam mana mula-mula terlibat sebagai seorang Mak Andam.
Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Pengalaman sebagai seorang mak andam ni abang rasa inilah pertama kali abang ceritakan, memang cukup-cukup best. Abang suka benda-benda yang pelik-pelik macam ni. Jadi terima kasih juga pada yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Terima kasih sekali lagi. Kita akan berjumpa dalam 2 hari akan datang dengan cerita yang lain, insya-Allah. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.